buatlah dia konsep orang terjun. Bila dah faham konsep ni, maka bolehlah kita mengukur tekanan. Nak ukur tekanan ni, kita guna apa? Manometer. Maka dah di-explain lah tentang manometer dalam video tu. Okay. Alright. Jadi bila dah faham tentang manometer, macam mana nak cari tekanan antara dua titik dalam manometer. Okay. Jadi bila manometer ni, yang paling penting sekali ialah step yang pertama. Apa step dia? Dia kata step yang pertama, okay, lukis gambar lidi lah, kita panggil dia lidi kan. Manometer lidi. Mana pergi lah saya ni? Okay. Manometer lidi. Mana dia? Tu dia. Okay. Kita pergi kepada manometer lidi. Mana saya punya manometer lidi? Dah hilang. Okay. Katalah manometer tu kita buatlah dalam bentuk lidi. Kenapa lidi? Cepat. Bila lidi ni dia jadi cepat. Okay. Kemudian katalah dia punya fluid tu. Ini fluid lain. Ini fluid lain. Ini fluid lain. Maka kita buatlah tanda-tanda macam ni. Boleh? Kalau ada banyaklah pen yang ada banyak warna-warni, guna tukar pen tu. Okey, guna pula ni. Ni benda lain. Sebab apa? Warna dia biru. Okey. Kalau tak, buatlah apa-apa gaya supaya membezakan antara semuanya itu. Okey. Kemudian katalah kita kata jarak dari sini ke sini boleh. Panggillah dia 10 cm contoh dia. Okey. Jarak dari sini ke sini. Katalah lagi 10 cm. Jarak dari sini ke sini, katakanlah pula berapa tak? Katakanlah tu kan. Boleh? 20 sentimeter. Contoh dia kan. Alright. Ambillah konon-kononnya yang loret warna putih ni ialah HG Raksa apa? Mercury. Okay, nama ni ialah Mercury. Sementara yang di sebelah sini pula dia kata, belah sini kita ada SG dia berapa? 0.8. Kononnya ini ialah minyak lah ni. Okay. Dan di sebelah sini pula barulah kita ada H2O. Dia tanya berapakah beza tekanan di antara titik A dengan titik B. Dia tanya PA tolak PB ni berapa? Contoh dia kan. Okay. Katalah soalan dia macam tu. Jadi dalam kes ni, selepas kita lukis gambar apa panggil ni, lidi ni, manometer lidi ni, boleh tak? Kemudian kamu kena buat keputusan apa? Keputusannya kena pastikan kamu nak datang daripada mana? Daripada kiri ke kanan ke kiri. Yang ini masing-masing punya selera lah. Boleh? Tak kira lah daripada arah mana nak kamu nak datang. Tapi pastikan kamu dah tetapkan perjalanan tu. Jangan dah separuh jalan kamu undur pula. Tadi cadangnya nak datang dari kiri ke kanan, cik. Tapi dah separuh jalan macam, best lah nak pergi dari kanan ke kiri pula. Jangan dibuat perangai macam tu. Okay? Kecuali bila dah faham sangat. Bila dah faham sangat, tak perlu pun ikut apa yang saya cerita ni. Bila dah faham, kita akan ada shortcut lagi untuk mengira. Tapi, untuk permulaan ni, untuk kefahaman, boleh tak? Buatlah ikut macam mana yang saya tunjukkan. Boleh? Ni dah 30 tahun dah mengajar benda ni. Okay? Saya dah tahu dah lalu dah. Okay? Kamu lari je daripada apa yang saya ajar. Dia punya keputusan nak dapat tepat tu jarang lah. Biasanya akan sesat. Jadi ikut kaedah saya ni. Okay? Walaupun dia agak panjang. Tapi nak mendapatkan kamu, satunya ialah mendapatkan kefahaman. Keduanya untuk menghasilkan rasa nikmat di dalam diri sendirilah. Okey, buat dapat dan senang kan? Bila dah ada nikmat, kamu akan rasa timbul apa? Kasih dan sayang terhadap fluid mekanik ni. Tapi kalau tiap kali buat tak dapat, akhirnya kamu kata apa? Fluid ni, ya Allah, susah betul lah. Padahal dia bukan susah. Cuma kamu je susah. Tak nak ikut, dengar dan tak mau mendengar kata sebenarnya. Right? Tak nak mendengar kata. Kata siapa? Kata Tok Guru lah. Right? Nah, dah. Mari kita mulakan. Kononnya dalam kes ni saya nak ambil dari titik satu lah. Dari kiri ke kanan. Boleh? Kononnya saya nak buat dari kiri ke kanan.
Maka bila kita dah buat keputusan macam tu, maka ingat ya, kiri ke kanan. Maksudnya titik A ni ialah titik permulaan perjalanan itu. Maka saya panggillah dia sebagai titik 1. Okey. Kemudian titik 1 ni, boleh tak? Ingat tak hukum DPDZ ni? DPDZ kata, bendalih mesti bendalih yang sama. Jadi, bila tengok gambar yang ada ni di sebelah kiri, kamu dapati bendalih yang sama, minyak yang sama sampai dekat yang saya bulat ni. Tuan-tuan tengok dalam skrin. Yang saya bulat ni, dia sampai situ je. Lepas tu dah masuk raksa kan? Raksa lagi. Mercury. Okay. So, maksud dia titik 1 dengan titik 2 mesti dekat sini. Titik 2 tu mesti di sini. Itu yang saya kata, pada setiap permukaan hendaklah kamu pangkahkan dia. Itu satu. Dekat sini ada lagi satu. Saya pangkah lagi satu kat sini. Boleh tak? Last kali ialah pada titik B ni. Jadi dalam kes ni kita ada 4 titik. Maka oleh sebab yang ini nama dia 1, maka yang ini nama dia 2. Yang ini nama dia 3. Yang ini nama dia 4. So, kita nak cari P1 tolak P4. Tengok pada gambar kita tu. Okey? Jadi, bermulalah kita punya pergerakan, perjalanan kita. Di mana perjalanannya? Dari 1 pergi ke 2, dari 2 pergi ke 3, dari 3 pergi ke 4. Dia macam tu dia punya perjalanan. So, ingat ya, kita nak datang dari 1 pergi ke 2. Boleh? Jadi, dia punya persamaan, apa tadi? Tempat kamu sampai, tulis dulu. Ini mesti sama. Sama dengan apa? Tempat kamu datang. Nama dia titik 1. Kemudian kamu tengok pula, kamu ni turun ke naik. Jangan lupa, nampak ni kalau saya gariskan. Saya nak garis dengan warna biru. Perhatikan dalam gambar, biru, merah. Okay, ni. Perhatikan ni titik 1, saya bawa kemari, dia dalam bendalih yang sama, betul? Bendalih yang sama, aras yang sama. Apa jadi dengan tekanan? Tekanan dia sama, cik. So, kena pangkah sini. Jadi, inilah sebenarnya titik 1. Boleh? Jadi, bila tengok itu 1, bawah ni 2, kamu perasan tak? Sekarang ni kamu turun ke bawah. Bila turun, apa jadi tekanan? Tolaklah. Tambah. Betul tak? Tambah dengan siapa? Rho bendalih antara 1 dengan 2 darab dengan G darab dengan H. Okey. Soalannya kamu tahu ke rho 1 dengan rho 2? Dia tak bagi pun. Yang dia bagi siapa? SG. Betul. Jadi saya tulis sini. Rho 1 ke 2. Itu yang nak dicari. Boleh tak? Yang ini boleh kita jumpa menggunakan persamaan SG 1 ke 2 sama dengan rho 1 ke 2 bahagikan dengan siapa? Rho air. Kan hukum dia macam tu. Okey, jadi kalau disusun kamu akan dapat rho 1 ke 2 ni sebenarnya sama dengan ambil ni pindah ke belah sana. Maka saya dapatlah SG 1, 2 darabkan rho H2. Tak payahlah ditulis rho H2O. Apa kita buat? Sebut je SG 1/2 dalam rho. Bila sebut je rho tu, itu maksudnya rho air. Teruslah tulis kat sini. P1 pelaskan dengan siapa? SG 1 ke 2 rho G darabkan dengan H dia. Boleh tak? Bila ditengok gambar kat atas tu, kita dah tahu dah. Ini adalah P1 tambah SG-nya 0.8. Ini rho G darabkan jarak dia iaitu 0.1. Macam tu. Alright. Daripada 1 kamu pergi pula ke titik 2. 1 ke 2 memanglah dah sampai. 2 ke 3. Alright. Daripada 2 sekarang kamu nak pergi ke titik 3. Jom kita tengok. Okey. Saya letak warna merah balik semula supaya nampak. Ini ialah titik 2. Ya tak? Titik 2 dia nak pergi ke titik 3. Dia nak pergi ke sana. Tapi perasan tak? Ni ialah Mercury. Belah sini pun Mercury. Yang ni. Belah sana ni Mercury. Bukankah mereka ni pada arah yang sama? Okey. Kalau sama, ini maksud kalau ini nama dia 3, maka di sebelah sini pun namanya 3. Bila benda tu clear, kamu akan nampak bahawa
Yang sedang berlaku ni ialah kamu akan turun lagi ke bawah daripada 2 menyampaikan ke 3. Jadi dari 2 ke 3 tulis apa? Tempat sampai P3. Daripada mana kau datang? Dari titik 2. Kau tadi turun ke naik? Aku tengah turun. Turun apa jadi tekanan? Tambah. Tambah apa? Tambah dengan bendalih yang ada antara 2 dengan 3. Betul? 2 dengan 3 ni ialah Mercury. Mercury ni saya dah suruh hafal dulu. SG-nya berapa? 13.6. Boleh? So, 13.6. Kamu pula tadi dah tengok persamaan ni. Ni, saya tengah gulungkan warna biru ni. Nampak Okey, kamu dah tahu dah. Dia punya persamaannya rupanya akan jadi macam tu kalau bukan air. Boleh? Jadi tak perlulah lagi kamu buat ni persamaan yang di tepi kanan ni. Tak perlulah lagi nak ulang balik semula sebab kamu dah tahu dah sayang. Kalau bukan je air, terus je tulis. Macam mana tulis dia? Terus aja tulis. Kita tulis 13.6 darab ruji. Kemudian darabkan jarak antara 2 dengan 3. 0.1. Kan dah selesai. Dia jadi senang. Okey. Kemudian dari 3, kita nak pergi ke titik 4. Macam mana tulis? Tulis tempat sampai. Mana kau datang? Kau datang pada titik 3. Apa kau tengah buat sekarang ni? Aku tengah naik ke atas. Bila naik apa jadi tekanan? Tolak. Tolak dengan siapa? Bendalih antara 3 dengan 4. Siapa bendalih tu? Namanya air. Ruji. Darablah dengan jarak dia 0.2. Nampak tak tu? Okey. And then sekarang kita kata, cik, sekarang kita dah ada 3 persamaan. Boleh? Ini persamaan 1. Ni titik 1 lah. Persamaan 2. Yang ini adalah persamaan 3. Apa nak kita buat ni? Kita nak gabung semuanya duduk dalam satu persamaan. Kita nak masuk apa? 1 masuk 2, 2 masuk 3, 2 masuk 3. Okey. Jadi tengok ni, P3 dia kata sama dengan P2. P2 ni siapa? P2 ni yang atas ni. Kalau macam tu, ambil semua ni, duduk dekat situ. Okey. Itu dah jadi P3. Jadi P3 ni siapa? P3 ialah P1 tambah 0.8 ruji 0.1 tambah dengan 13.6 ruji darab 0.1. Betul? Okey, dah jadi tinggal 2 persamaan. Kemudian perhatikan pula P3, P4 ni sama dengan P3. P3 ni siapa? P3 ni terdiri daripada sekarang ni P3. P3 ni ialah P2. P2 ni siapa? Ni benarnya. Jadi P3 ialah siapa? P3 semua ni sekali. Nampak ni? Semua ni sekali pindahkan masuk ke situ. Okey. Ni kamu orang space ni saya kena tunjuk satu-satu. Okey. Kalau tidak kan dia pening kepala. Mana pula datang? Macam mana dia cantum? Boleh tak tuan-tuan? Okey. Yang itulah kaedah dia. Harap ada yang buka mata lagi ni. Okey. So bila digabungkan dia. Bila dah gabung So bila dah gabung saya akan dapat P4 sama dengan. Nampak tak? Ambil yang merah dulu yang kat atas ni. Yang merah tu ialah P1 tambah 0.8 ruji darab 0.1. Boleh tak? Kemudian ambil yang hijau. Yang hijau ni ada pula tambah lagi sikit. 13.6 ruji darab 0.1. Betul? Kemudian tengok P4 tu. P4 yang tak ada bergulung ni. Hujungnya ada tolak lagi. Tolak siapa? Tolak ruji 0.2. Itulah persamaan dia. Kemudian bila kita tengok, kita nak cari P, dia nak soalan apa? P1 tolak P4 kan? Kita pindah je lah. P4 ni tolak P1. Ini ada roji, ni ada roji, ni ada roji. Ni semua benda yang sama. Roji duduk bawah. Kau jangan duduk kat dalam ni. Jadi tinggal 0.8 darab 0.1 tambahkan dengan 13.6 darab 0.1 tolakkan dengan 0.2. Boleh. Jadi ni ruji ni pula ialah air kan. 9810. Darablah dengan whatever yang kamu ada kat dalam ni. Maka dapatlah jawapan P4 tolak P1. Katalah jawapannya. Katakanlah. Ini lagi sekali. Katakanlah jawapannya ialah 20 kilopascal. Contohlah ni.
Okey, 20 kilopascal. Okey, jangan lupa, jangan letak absolute kat belakang ni. Sebab apa? Sebab manometer ni nama dia apa? Gauge. Maka apa yang dikira ni ialah tekanan tolok. Ini P4 tolak P2. P4 tolak P1 jawapan dia 20. Tapi soalan tanya, apakah P1 tolak P4? Jadi dengan sebab itu, P1 tolak P4 sama dengan apa? Negatif 20 kilopascal. Konon-kononnya lah ni. Boleh? Kemudian kamu kotakkanlah jawapan. Boleh tak?